Berita menarik hari ini, Desoka.com, Kamis 4 November. Kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana situasi jangkitan COVID-19 di Sabah tidak banyak berubah dengan hanya penurunan kecil sebanyak 20 kes menjadikan jumlah keseluruhan kes baharu sebanyak 655 kes hari ini berbanding 675 kes malam. Juru cakap perkembangan harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, sebanyak 14 daerah mencatat penurunan kes dengan 5 daripadanya merekodkan penurunan signifikan. Katanya sebanyak 12 daerah lagi mencatat peningkatan dengan 6 daerah menunjukkan peningkatan agak tinggi iaitu Tuaran, Putatan, Tawau, Pitas, Ranau dan Penampang. Tambahnya hanya sempurna kekal dengan catatan seperti semalam iaitu sebanyak 5 kes. Manakala Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijadual melancarkan projek Lebuhraya Pen Borneo bagi pakej kerja zon pantai timur Sabah di Kota Kinabatangan Sabtu ini. Beliau dijadual tiba di lapangan terbang Sandakan petang esok sebelum bertolak ke Kinabatangan pada pagi Sabtu dan pulang ke Kuala Lumpur melalui Sandakan pada petang hari yang sama. Ia adalah lawatan pertama Ismail Sabri ke Sandakan dan Kinabatangan serta yang kedua ke Sabah selepas dilantik sebagai Perdana Menteri pada Ogos lalu. Ismail Sabri dijadual melancarkan 4 pakej kerja Lebuhraya Pen Borneo Sabah bagi laluan Kinabatangan, Sandakan, Beluran, Telupit di dataran tamu pekan Kota Kinabatangan bermula jam 10 pagi Sabtu ini. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Bung Mokhtaradin berkata kontraktor bagi 4 pakej kerja berkenaan iaitu WP15, WP28, WP29 dan WP30 baru saja dilantik. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya Negeri berkata keempat-empat pakej kerja itu akan dilaksanakan serentak sejurus pelancarannya oleh Perdana Menteri dan dijangka siap pada 2024. Ahli Parlimen Kinabatangan itu berkata 11 pakej yang sedang dilaksanakan ketika ini berjalan lancar dengan pencapaian setakat ini pada tahap 54% dan dijadual siap pada 2023. Katanya bagi baki 19 pakej lagi pihaknya berharap ia dapat dilaksanakan secara serentak supaya tempoh penyiapannya dapat dipercepatkan. Sementara itu, Bung Mokhtar berkata pelaksanaan 4 pakej Lebuhraya Pen Borneo laluan Kinabatangan Telupit bakal menyelesaikan kerosakan jalan raya sedia ada yang menimbulkan rungutan pengguna selama ini. Sementara itu, pemimpin akar umbi di Sabah diingatkan supaya tidak menjadikan jawatan yang diamanahkan kerajaan kepada mereka sebagai batu loncatan untuk kepentingan diri. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata kedudukan seperti dalam jawatan kuasa, pembangunan dan keselamatan kampung JPKK bukan tiket untuk memikirkan soal projek semata-mata. Katanya kerajaan negeri tidak mahu ada pemimpin akar umbi seperti itu sehingga enggan bekerjasama dengan penduduk kampung termasuk meminggirkan mereka yang tidak sehaluan dengan kerajaan. Haji yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Sulaman berkata pemimpin akar umbi khususnya JPKK perlu menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kerajaan dengan penuh dedikasi, jujur, prihatin, adil dan ikhlas. Katanya pelantikan mereka menerajui JPKK adalah satu amanah dan tanggungjawab besar yang perlu dilaksanakan sebaik mungkin bagi mewakili suara rakyat di peringkat akar umbi. Beliau berkata pemimpin JPKK juga perlu sentiasa turun padang untuk mengetahui masalah penduduk di kampung atau mukim masing-masing. Sehubungan itu, beliau mahu JPKK menunaikan tugas dengan penuh bertanggungjawab agar rakyat mendapat manfaat daripada setiap bantuan dan pembangunan yang dibawa kerajaan selain memastikan perpaduan dan keharmonian rakyat sentiasa terjaga. Berita seterusnya, operasi mencari dan menyelamat nelayan yang hilang selepas keluar ke laut untuk memancing ikan diteruskan hari ini. Dalam operasi jam 7 pagi itu, operasi pencarian dijalankan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Pengarah Maritim Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Datuk Muhammad Rosli Abdullah berkata, koordinasi operasi mencari dan menyelamat itu membabitkan atur gerak bot pengawal 39 serta dibantu aset udara dan laut.
Selain itu, katanya pihaknya turut membuka pangkalan hadapan cari lamat mangsa yang didirikan di Pantai Beringis untuk memantapkan lagi operasi SAR. Dalam kejadian Selasa lalu, seorang lelaki dikuatiri lemas lepas hilang ketika keluar menangkap ikan di kawasan Pantai Beringis, Kampung Beringis, Kota Kinabalu. Nelayan yang dikenali sebagai Halid Bidin, 33, dikatakan turun ke laut sejak petang namun tidak pulang ke rumah sehingga lewat malam. Difahamkan penduduk kampung yang menyedari kehilangannya cuba mencari mangsa namun hanya menemui bot milik lelaki terbabit sebelum melaporkan kepada pihak berkuasa untuk mendapatkan bantuan. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana kehadiran perayaan Deepavali dalam situasi pandemik COVID-19 tetap disambut dengan penuh kesyukuran. Sambutan penganut agama Hindu itu tetap meriah walaupun hanya mampu disambut bersama keluarga serta rakan-rakan rapat. Pesta cahaya itu disambut di Kuil Sri Pasupatinath Alayam seawal jam 6.30 pagi untuk menunaikan upacara sembahyang sempena Deepavali. Salah seorang pengunjung kuil, Salvi Puspa 40, berkata sambutan Deepavali tahun ini lebih meriah berbanding tahun lalu selepas banyak aktiviti dibuka semula. Selvi berkata anak-anak juga pastinya paling gembira kerana dapat menyambut perayaan hari ini. Katanya mereka bangun awal semata-mata mahu mengikutnya menunaikan sembahyang di kuil ini. Sementara itu, seorang lagi pengunjung kuil, Stella Ku 38, berkata tahun ini adalah kali kedua dia menyambut Deepavali. Katanya walaupun baru 2 tahun menganut agama Hindu, namun dia tidak berasa kekok untuk mempelajari dan mengamalkan semua amalan agama berkenaan. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di desoka.com.